mengurusi jadwal kasih pendidikan, pengajian tinggi dan sumber manusia yang juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Perak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini bicara kita ialah Hikmah COVID-19. Untuk itu tanpa memanjangkan kadar, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan program kuliah kita pada malam ini. Tafadhal masykur. Ya, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhaznahumul ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Falaula isja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Suraqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 42. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Rasul kepada umat yang dahulu, maka kami uji mereka dengan kebuluran dan pelbagai-bagai penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dengan perasaan merendah diri disertai dengan keinsafan dan bertaubat. Maka alangkah baiknya andai mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri ketika mereka ditimpa azab kami, tetapi yang sebenarnya hati mereka keras. Yang mulia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Qaryah, sidang jamaah, muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk solat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat duduk sebentar cara menunggu waktu isyak bagi mendengar sedikit tazkirah peringatan yang insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita ni jarang-jarang berjumpa, dan bila kita berjumpa tidak ada perjumpaan yang terbaik melainkan saling ingat memperingati antara satu sama lain. Lumrah orang berjumpa, dia akan berpisah. Mungkin berpisah sementara, mungkin juga berpisah selama-lama. Mana tahu lepas kita pisah solat maghrib, solat isyak, pakat balik rumah, tiba-tiba besok dapat panggilan WhatsApp, mesej saudara yang kita temui malam tadi sudah pergi meninggalkan kita semua. Sebab itulah bila kita berjumpa, kita saling ingat memperingati, dan bila kita berpisah juga kita saling ingat memperingati. Dan peringatan yang terbaik sekali ialah mengingat kita supaya takut ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya peringatan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saban minggu khatib atas mimbar Jumaat membacakan, mengingatkan
dengan kalimah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Cuma dalam konteks pemahaman biasa kita, bila sebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib terus memberi penerangan. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Full stop, habis, sampai di situ. Jadi yang mudah kita faham, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kerjakan: solat, puasa, zakat, haji, bersedekah, dan bermacam-macam lagi perkara yang sunat pun kita buat. Yang mudah kita faham, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencuri, tidak minum arak, tidak berzina, tidak membunuh, tidak menipu, tidak rasuah, tidak makan riba, dan sebagainya. Itulah mudahnya dalam kita memahami konsep takwa yang diperingatkan oleh khatib di atas mimbar Jumaat. Mari kita imbau peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjawat suatu jabatan yang paling tinggi di Madinah, yaitu khalifah ataupun Amirul Mukminin, ketua kepada orang-orang mukmin, pemimpin kepada orang-orang mukmin, imam kepada orang-orang mukmin, amir ataupun khalifah. Suatu hari, ni belum masuk tajuk lagi, suatu hari Umar Ibn Khattab berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Saya mungkin keliru, sama ada Ka'ab bin Ubay ataupun Ubay bin Ka'ab. Balik buku kitab balik ya. Bila berjumpa, dia bertanya satu soalan yang tak wajar seorang khalifah bertanya soalan tersebut. Apa dia? Apa itu takwa? Bagaimana seorang khalifah yang saban minggu naik atas mimbar mengingatkan kaumnya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh suatu hari turun daripada rumah, jumpa sahabat bertanya tentang takwa? Dia khalifah, kalau nak tahu apa perkara pun, minta hambanya panggil Ubay datang ke rumah sekejap, aku nak tanya suatu perkara, datang kawan tu. Dia khalifah, tapi dia sanggup merendah diri walaupun dia Amirul Mukminin, ketua. Dia tak guna pegawai khas dia tak guna bodyguard dia tak guna hamba dia tak guna orang lain untuk panggil Ubay datang ke rumah. Dia pergi sebab akhlaknya. Orang yang nak bertanya kena pergi berjumpa lah orang yang dia tanya. Itu akhlaknya. Walaupun dia Amirul Mukminin, walaupun dia ketua, dia nak tahu, dia jumpa orang tu, dia tanya. Dan soalannya pula, apa itu takwa? Ubahnya pula bukan sembarangan orang. Bila yang bertanya itu khalifah, takkan dia nak beritahu, wahai Umar, takwa itu ialah kamu patuhlah pada perintah Allah sebagaimana yang khatib terangkan dalam mimbar Jumaat. Selama ni Umar tak patuh perintah Allah, dia jadi khalifah. Lepas tu Ubay tak jawab, kau patuhlah perintah Allah, sembahyang jangan tinggal, puasa jangan tinggalkan, zakat dikerjakan, haji ditunaikan, buat baik pada semua orang, jangan kamu berzina, jangan bunuh orang. Itu amalan jahiliyah Sayyidina Umar dulu sebelum masuk Islam. Dia masuk Islam jadi baik, paling takwa, paling warak, paling zuhud. Itu sebab Ubay ni pun bukan sembarang orang. Siapa dia Ubay? Ubay ni sahabat Nabi yang waktu Nabi hidup kerjanya mencatat wahyu. Salah seorang daripada beberapa orang sahabat yang kerjanya mencatat wahyu. Sekretariat Rasulullah yang tugasnya mencatat wahyu. Kalau Umar tanya, wahyu ni turun di mana? Munasabah.
Apa sebab nuzul turun ayat ini? Munasabah. Ayat ini turun di Mekah ke di Madinah? Munasabah. Sebab kerja Ubay mencatat, dia tahulah bila ayat ini turun. Tapi tanya tentang apa itu takwa. Budak sekolah boleh jawab. Tapi Ubay tak jawab dengan memberi definisi. Ubay juga tidak jawab dengan memberi contoh-contoh sifat orang takwa. Tidak juga. Tapi ditanya balik Umar. Ini seorang guru yang baik, seorang ustaz yang baik. Bila murid lain tanya tentang suatu perkara, guru tersebut tak terus jawab. Pertama, dia akan tanya murid-murid yang lain. Dan setiap jawapan yang murid bagi, dia tak akan kata salah, dia diam saja. Kurang tepat, sikit lagi, sikit lagi. Kalau markah penuh, dapat 1 markah, 2 markah. Sebab dia tak mau supaya orang tu kecewa dengan jawapan yang tak betul. Itu guru yang baik lah. Salah, apalah kamu ni, bodoh. Itu guru yang keras cerdik lah, bodoh. Baik. Dia tidak kata tak betul. Kurang sikit, kurang sikit. Ataupun dipas pada orang lain jawab dan sebagainya. Ataupun dia tak bagi definisi, dia tak bagi contoh. Dia bagi kadang-kadang dia bagi definisi, kadang-kadang dia bagi contoh, ataupun dia bagi perumpamaan-perumpamaan supaya orang faham. Begitulah Ubay. Sebab yang bertanya seorang khalifah, dia kata, kalau tuan berjalan di atas sebatang jalan raya, yang di atas jalan tersebut penuh dengan benda-benda tajam seperti kaca, paku, ataupun jalan tu berlopak-lopak, apa yang tuan perlu lakukan? Kalau kita salahkan JKR, panggil JKR lah. Kalau menteri buat basikal tumbang, dan tu jalan baru, company basikal belikan basikal baru sebab menteri. Kalau JKK tak peduli, kalau Pak Imam tak peduli. Sebab menteri, bukan kata siapa-siapa ya. Baik. Spontan saja Umar menjawab, aku akan berhati-hati. Itu jawabannya. Aku akan berhati-hati. Apa respon Ubay? Hazi takwa. Itulah dia takwa. Itulah dia takwa. Umar pun ucap terima kasih, balik masuk office, buat kerja biasa, mengurus rakyat. Ubay pun duduk diam. Itulah takwa. Paham? Kalau orang kita agak paham, itulah takwa. Jadi apa yang kita nak pahami dalam konteks jawapan yang begitu ringkas oleh Sayyidina Umar? Umar tanya, Ubay tanya balik, Umar beri jawapan, itu dia jawapan dia. Itulah dia takwa. Berhati-hati, waspada. Maksudnya Umar menjalin kehidupan tidak macam orang lain. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selesai. Sebagai hamba yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, selesai sebagaimana para sahabat yang lain, bahkan lebih baik barangkali. Dalam masa yang sama, Umar bukan saja hamba yang mesti patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang fardu dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang diharamkan, tapi Umar juga seorang khalifah. Umar juga seorang pemimpin. Dalam ia menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, beres. Umar tidak minum arak, Umar tidak berjudi, Umar tidak pernah menipu. Umar taat sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan jahiliyah ditinggalkan, tapi sebagai seorang pemimpin, menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin, belum tentu semua amalan-amalan yang dilakukan tadi, yang disempurnakan tadi, menjamin yang dia bebas daripada rasuah. Belum tentu.
Bebas daripada menyalahguna kuasa, belum tentu. Bebas daripada pecah amanah, belum tentu. Sembahyang, puasa, tunaikan zakat, pergi haji, semua beres. Tidak mencuri, tidak minum arak, tidak berzina, tidak membunuh, semua dijauhi, semua ditinggalkan. Tapi apa jaminan amalan tersebut dia boleh bersikap adil pada semua rakyatnya? Umar diuji. Seorang rakyat diambil tanahnya oleh Umar untuk tujuan dibesarkan kawasan Masjidil Haram, bagi memberi kemudahan, kesenangan, keselesaan orang yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Orang makin ramai. Umar ambil tanah rakyat. Rakyatnya tak puas hati, dia tak izin. Umar ada kuasa ambil tanah rakyat untuk tujuan yang baik. Umar bukan ambil tanah rakyat untuk buat hotel. Umar ambil tanah rakyat bukan untuk tujuan kepentingan dia dan anak beranak dia, kroni-kroni dia, tak. Tapi untuk keselesaan umat Islam yang mengerjakan haji, yang tawaf, yang sa'i, yang duduk berkemah kat situ, datang jauh-jauh buat kemah, tidur situ berhari-hari sebab nak tawaf, nak sa'i. Itu tujuannya baik, bagus, kepentingan awam, kepentingan orang Islam. Tuan punya tanah tak puas hati, seret Umar ke mahkamah, didakwa Umar ke mahkamah. Hakim panggil Umar. Setelah mendengar penerangan daripada kedua-dua belah pihak, Umar yang dituduh, yang didakwa, dengan orang yang menuduh, yang mendakwa, akhirnya hakim buat keputusan. Tindakan kamu, wahai Umar, mengambil tanah rakyat untuk kepentingan Islam sekalipun, untuk kebaikan bersama sekalipun, tapi tanah ini ada punya milik, yang punya milik tak bagi izin, tetap tindakan kamu salah, kamu mesti pulangkan semula. Umar menyalahguna kuasa sebagai khalifah, tapi bila hakim jatuh hukum, Umar serah balik, tak ada masalah, serah balik. Umar ni yang lantik hakim tu, Umar Suris nama dia, Umar yang lantik. Tiba-tiba hakim jatuh hukum sebaliknya. Berlaku zaman sekarang. Berani agaknya? Tak berani. Baru lantik jadi hakim, gugur kes. Tu banyak berlaku dulu, awal-awal dulu kan. Baru lantik jadi hakim, gugur kes. Lantik hakim lain, naik balik kes. Tapi Umar tidak salah guna. Umar bukan hampir, nak kira sudah menyalahgunakan kuasa. Guna kuasa dia sebagai khalifah, ambil tanah rakyat. Bila hakim jatuh hukum, dipulangkan semula. Selama beberapa hari kemudian, sahabat tersebut jumpa balik, serah balik. Itu peranjat dia, Umar. Tak, hakim kata salah tindakan aku, engkau ambil lah, ini hak kamu. Kata sahabat, betul, kamu ambil tanah saya salah, sebab saya tak izin. Sekarang saya serahkan semula, ambillah. Aku pun nak kepahala. Kalau tidak, engkau ambil tanah aku tak redha, aku tak izin. Walaupun orang lain dapat keselesaan, tapi aku tak dapat pahala di sisi Allah SWT, sebab aku tak ikhlas, aku tak rela, aku tak redha. Tengok Islam. Itulah ukuran ketakwaan seorang pemimpin. Dinilai bukan kerana warak semata-mata, dinilai bukan kerana amal soleh semata-mata, dinilai juga dari sudut keadilannya. Pemimpin nilai takwa itu pada keadilannya. Itu pemimpin. Baik. Itulah nilai takwa dia. Sebab itulah diperingatkan bertakwa. Dalam konteks kita macam mana pula? Sembayang dah, puasa dah, zakat dah tunaikan, umrah dah buat, kita tak mencuri, kita tak minum arak dan sebagainya. Apa nilai takwa kita yang lain? Kalau kita duduk dalam satu organisasi, dalam persatuan PIBG ataupun apa sahaja organisasi, politik tak politik, NGO dan sebagainya, kalau kita jadi setiausaha, jadi bendahari, jujur ke tidak, amanah ke tidak, mesyuarat hadir ke tidak, jawatan kita pikul, mesyuarat tak pernah datang, ada nilai takwa di situ.
Kecil benda tu kan. Tak kalah tak hadir mesyuarat pun ada nilai takwanya ustaz. Yang kau terima jawatan tu apa sebab? Kau terima, dipilih dari mesyuarat agung. Kau terima sebagai anggota Korea, dipilih, kau terima. Tapi mesyuarat tak datang. Ataupun datang mesyuarat dekat awal asri. Datang lewat, balik cepat. Tugas yang diberi tak jujur, tak dilakukan, tak dilaksanakan. Situlah nilai takwanya walaupun kecil. Sembayang kau dah sembayang dah, puasa dah kau tunaikan, umrah pergi tiap tahun, bukan main, bagus. Kamu tak mencuri, kamu tak merompak, kamu tak berzina, bagus. Menipu pun tidak. Tapi bila diberi amanah, tugas, tanggungjawab sebagai pemimpin di peringkat kita masing-masing, di peringkat keluarga, peringkat kampung, peringkat masyarakat, peringkat negeri, peringkat negara, dia tidak jujur, dia guna kesempatan dan peluang untuk meraih keuntungan ataupun untuk menjaga kepentingan diri dan kawan-kawan sahaja. Jadi nilai takwanya tidak ada. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam, jangan kita rasa aku dah selesa dah. Takwa yang diperingatkan oleh khatib, selesai, sembahyang aku tak tinggal, puasa aku tak tinggal. Tapi dalam mengurus sesuatu yang kita diberi amanah, tidak ada nilai takwa dalam kepimpinan kita. Baik, saya tak boleh ceramah panjang, sampai Isyak berhenti. Tadi saya baca ayat, saya ulang sikit je, ya. Walaupun pandemik COVID ini dah berlaku setahun, dah melewati setahun, tapi masih meningkat. Cuma PKP agak longgar. Tadi ada kenyataan boleh murih buka puasa, alhamdulillah, seronok dah. Kalau misalnya tak boleh, nasi bungkus dia hantar rumah-rumah. Yang kedua, boleh bertarawih, boleh bertadarus, boleh berkumpul-kumpul lah dengan SOP, alhamdulillah. Tapi masih juga kadar penurunannya tidak memberangsangkan. Masih ada peningkatan. Ya, masih kena jaga SOP, masih lagi tak boleh nak bersalam dan sebagainya, masih lagi jaga jarak apa semua sekali, ya, masih tak bebas penuhnya walaupun ada kelonggaran. Kata Allah, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Rasul kepada umat yang dahulu, maka kami uji mereka dengan kebuluran. Umat yang dahulu walaupun ada Rasul, Allah uji dengan kebuluran, kelaparan, dan berbagai-bagai macam penyakit. Jadi penyakit yang berlaku hari ini sekarang zaman Nabi anda tu pun Allah turunkan ujian. Ya. Allah turunkan penyakit dan sebagainya, ya. Supaya apa? Memberi peluang kita merendah diri, bertaubat, insaf. Itu peluang yang Allah beri kepada hamba-hambanya bila Allah turunkan azab ataupun musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal samarat wa basiris sabirin. Ya. Allah uji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehausan, dengan dahaga, bagaimana harta benda jadi korang, apa semua, tanah-tanah jadi korang. Ya. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh hamba-hambanya. Bahkan para nabi, para rasul yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, ana Aisyah ummul mu'minin qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil taun فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun. Lalu Rasulullah memberitahuku bahawa ia adalah azab yang diutuskan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Macam mana suatu azab taun ni yang Nabi kata suatu azab yang Allah utus kepada sesiapa yang dikehendaki, tapi memberi rahmat. Rahmat apa? Kita jadi sengsara. Awal-awal dulu keluar rumah pun tak boleh, rentas daerah tak boleh, rentas negeri tak boleh, kenduri dara tak boleh, kedai kopi tutup, nak mengetih tak boleh, mengopi tak boleh, laku kopi di rumah dulu tak habis, beli satu paket kopi sebulan tak habis. Sekarang waktu PKP dulu bukan sebulan, 2 hari habis.
minum. Tak pernah ngeteh ke rumah je lah. Jadi orang rumah dan anak-anak kita menjadi pembancuh kopi yang paling sedap. Dia dah. Jadi rahmat apa? Rahmat pada anak-anak, peluang kita bersama dengan anak-anak, solat berjamaah, kita jadi imam, anak jadi Bilal. Dulu bapak je ke masjid, anak tak pergi. Dulu bapak seorang-seorang je mengeteh mengopi, orang rumah tinggal kat rumah. Lepas isyak mengopi, lepas subuh mengopi, kena nak lepas bencin, tak ada kerja lain, ngopi kerjanya. Jadi pada setengah-setengah orang tu rahmat apa macam ni? Jumpa kawan tak boleh, bersalam tak boleh, pakai pelitup muka lagi, duduk rapat tak boleh, semua tak boleh, nak kenduri kendara tak boleh, apa pun tak boleh. Tahun depan tak ada satu masjid pun yang dibenarkan solat berjamaah ramai-ramai, 3 orang aja. Berterawih tak boleh, apa tak boleh, raya pun di rumah. Rahmat apa? Habis lemang semua tak laku, tak ada orang buat lemang, hilang pendapatan. Saya ni jaga pasar ni pusat aspirasi anak pihak. Kerajaan negeri bagi bajet, Ustaz Misbah bantu mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Macam mana tu? Ada di kalangan pekerja yang hilang pekerjaan kerana COVID, bantu mereka. Nak bantu macam mana? Nak bagi peluang pekerjaan, setengah-setengah sektor terpaksa menghentikan pekerja, macam mana? Bantu mereka bagi kemahiran supaya mereka ada daya usaha untuk mencari pendapatan dengan kemahiran yang kita bagi. Apa dia? Kemahiran memasak ke apa ke, ada macam-macam kursus yang kita tawarkan. Alhamdulillah, sejak dulu sampai sekarang hampir 2,500 orang berjaya ikuti program PASAK, Pusat Aspirasi Anak Perak. Macam esok saya pergi ke program tanaman cili petigasi Sungai Manik, masih penutup peluang anak-anak muda ni yang hilang kerja ni. Bagi kemahiran tanaman petigasi dan kontan, cili api. Di Kampung Gajah sedang berlangsung penyelenggaraan kereta dan motor selama sebulan kursus. Kemudian tempat lain pun sedang berjalan. Itu cara kita bantu. Baik. Jadi apa pula memberi rahmat? Baik. Nabi kata, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladi sabiran muhtasiban. Hujung tu sabiran muhtasiban. Tidak ada seorang pun yang ditimpa wabak tahun ini sedangkan dia duduk dalam negeri tak boleh keluar, orang luar tak masuk, dia keluar pun tak boleh, dengan penuh sabiran, sabar, muhtasiban dan bermuhasabah. Itulah rahmatnya. Rahmat ni bukan semata-mata kasih sayang Allah bagi rezeki, itu rahmat. Dah, betul, itu sebahagian rahmat Allah. Kita duduk saja dengan penuh sabar, itu juga rahmat Allah. Okey, bila berlaku kematian, apa ucapan terbaik, ucapan takziah yang terbaik pada orang yang ditimpa musibah kematian? Apa dia? Kita kata innalillah, bukan. Takkan kita jumpa keluarga dia innalillahi. Nah, kita dengar musibah, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kita jumpa dengan keluarga, innalillahi juga. Dah, ucapan terbaik kita takziah je, cukup sekali. Dah, apa dia ucapan takziah mesti disertai dengan pertama doa, yang kedua apa? Suruh dia sabar. Ucapan tahniah, anak berjaya masuk U, tahniah dapat jadi WB, tahniah dapat jadi Esko, tahniah dapat pangkat, itu je. Atau apa ucapan tahniah yang terbaik? Suruh dia bersyukur. Ada kita sertai ucapan syukur. Tahniah dapat jadi pemimpin, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan tu mesti disertai dengan sama ada suruh dia bersyukur ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tahniah semata-mata. Saya pula kalau orang bagi tak ucapan ni, tahniah dan takziah. Apa ni? Dah tahniah, takziah lagi. Tahniah sebab dia nanti jadi pengarah pasak. Takziah sebab dibebani dengan tugas. Pula bukan nak bagi doa. Lepas tu suruh doa kan, supaya
ingat, beringat, takwa pada Allah, jangan sombong, jangan salah guna kuasa, jangan jaga kepentingan diri. Itu peringatan-peringatan muhasabah yang baik kepada orang yang kita ucap tahniah ataupun orang yang kita ucap takziah. Sabar itu ucapan yang terbaik. Sebab tu Nabi kata sabiran muhtasiban, sabar dan bermuhasabah. Sebab itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendengar guruh ataupun mendung, kemudian Nabi rasa gelisah, ya. Karena Nabi kata Aisyah, "Idza ra'a makhilatan fis sama aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu fa idza amtaratis sama surriya anhu fa'arafat Aisyah zalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim." Maksudnya daripada Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bila melihat awan mendung di langit, macam kita dengan peti berdentum, ya, kilat lagi macam-macam, baginda mundar mandir, keluar masuk, sejak keluar rumah masuk balik dalam keadaan yang penuh kegelisahan. Air mukanya nampak sangat gelisah, takut. Namun ketika hujan turun, maka baginda pun menjadi lega. Aisyah pun heran. Lalu bertanya hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak tahu, jangan-jangan awan itu adalah seperti yang diucapkan oleh suatu kaum. Ini awan yang akan memberi hujan, sedangkan ia adalah azab buat mereka." Nabi sendiri nampak mendung hitam, tanda nak hujan. Selagi hujan tak turun, gelisah, risau. Padahal kalaupun Tuhan nak turunkan azab ataupun bala, malaikat mesti bisik kat dia, malaikat mesti beritahu dia. Dah, Nabi gelisah sebab bila hujan turun bahu muka tu berseri. Aisyah pun tanya, Nabi jawab balik, "Aku teringat umat yang terdahulu bila awan hitam tanda nak hujan, seronok, rupa-rupanya datang ribut taufan bala bencana yang merosakkan seluruh tanaman, yang menterbalikkan bumi jadi terbalik dan macam-macam lagi." Nabi pun rasa gelisah. Maknanya itu satu muhasabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun begitulah, bila Allah turunkan pandemik Covid ni, kita mohon pada buat kerajaan yang kononnya menyusahkan kita, nak semayang tak boleh, pertikai gini-gini, apa jaib, apa mufti, macam-macam. Nak sembahyang jamaah tak, sembahyang jamaah tak boleh. Kemudian dah boleh pula dihadkan kehadirannya, datang lambat suruh balik saja, kena bawa masing-masing sejadah, ambil wuduk pula di rumah, setengah-setengah masjid dikosongkan kolah. Tiba-tiba datang masjid terbatal, balik nak wuduk semata-mata, datang sini dah tertinggal 2-3-4 rakaat. Punya straight, baguslah jaga SOP. Ya, setakat ni alhamdulillah tidak ada kluster masjid, tak ada kluster surau. Ya, ya, itu satu kejayaan lah bila masjid jaga SOP sungguh-sungguh. Persoalannya orang ramai persoalan, dia tak fikir. Itulah kebijaksanaan pemimpin dalam mengurus pandemik COVID-19. Sebab kita nak mengelak penularan, nak cegah. Ataupun vaksin, walaupun itu waktu vaksin tak sampai lagi, walaupun vaksin dah sampai, apa jaminan vaksin itu benar berkesan, kita pun tak tahu. Walaupun dah kena suntik, ya, semua dah kena suntik, sebahagiannya dah kena suntik, frontline dan sebagainya, tapi masih lagi jaga SOP. Bukan kerana sebab kena suntik kita pun tak pakai kulit muka, pergi pasar, apa saya tak pakai, saya sudah suntik, boleh. Sebab dah kena suntik, kita berjalan dengan anak-anak, apa-apa, jumpa kawan-kawan pun salam-salam, kamu ni, saya sudah kena suntik, kawan saya pesan kena suntik, tak ada masalah, dah kena jaga SOP juga. Masih ada lagi, bukan ragu, kita yakin, tapi masih kena jaga SOP walaupun dah disuntik dengan vaksin, ya. Kononnya kita dah kebal lah,
Jangan risau, nak kena suntik juga. Kena jaga juga SOP. Tu baik. Jadi maknanya apa sahaja kesusahan yang Allah timpakan ke atas kita, itulah peluang untuk kita bermuhasabah. Akhir sekali, kita orang mukmin ni bila timba macam itu, apa sikap kita? Kata Rasulullah, ajaba li amril mukminin, pelik sungguh dalam urusan orang mukmin. Pelik. Sebab apa pelik? Semua yang berlaku ke atasnya baik belaka, semuanya baik. Orang mukmin tidak ada pada orang lain melainkan pada orang mukmin. Iza asabathu sarra syakara, bila Allah kurniakan ke atasnya nikmat, dia bersyukur. Wa iza asabathu dharra sabara, bila Allah timpakan ke atasnya musibah, kesusahan, kesempitan hidup, kelaparan dan sebagainya, sabara, dia bersabar. Allah bagi nikmat, kita bersyukur. Itu orang mukmin. Allah timpakan musibah, kita bersabar. Itulah orang mukmin. Suatu hari Nabi Allah Ayub yang asalnya hidup dengan penuh kesenangan, dakwah pun berjalan dengan baik, tanaman menjadi, binatang ternak pun menjadi. Datang musim kemarau, semua binatang ternak kurus kering, tak cukup makanan, air tak ada, tanam-tanaman tak menjadi, pakat mati semua. Jatuh miskin Nabi Allah Ayub. Datang iblis ganggu dia. Tak betul lah Ayub, Allah ni tak adil pada kamu. Lebih kamu macam itulah dialog dia, ya. Waktu kamu taat, Allah bagi kamu nikmat melimpah ruah, senang, bukan main. Tiba-tiba bila Allah timpakan suatu musibah, kamu pun kena juga. Patutnya kena pada orang yang tak takwa, yang tak beriman lah. Kenapa kau pun kena juga? Tak adil lah. Tengok, dia cuba nak ganggu, nak goda, nak pengaruhi Nabi Allah Ayub. Waktu dia sakit, macam-macam saranan supaya dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak. Apa dia kata pada isteri dia? Dulu Allah bagi aku kesenangan, kesihatan berapa tahun? Oh, dekat 40 tahun. Baru 40 tahun. 40 tahun aku hidup dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang siapa yang datangkan aku penyakit macam ni sampai aku terbaring? Allah juga kan? Takkanlah Allah bagi aku nikmat 40 tahun, Allah baru uji aku tentang kesakitan 11 tahun. Aku nak mengadu-ngadu pada Allah. Tidaklah, aku malu. Tidak biar Allah Ayub. Jangan tuan-tuan buat begitu. Datang COVID, suruh pergi swab test, tak nak. Duduk kamu, ya aku tak nak. Baru 2 hari kena macam tu, takkan. Oh ya, aku tak nak. Aku nak bertawakal je lah. Aku tak nak. Allah bagi aku sehat 30 tahun, aku kaya. Baru Allah uji dengan batuk. Nak suruh swab test, sakit pula tu kena cucuk. Pergi, jangan dibuat macam Nabi Allah Ayub pula. Itu bukan tahap kita. Itu Nabi Allah Ayub yang redha saja, pergantungannya 100% pada Allah. Allah bagi aku senang, Allah juga bagi aku penyakit, aku bersyukur. Sampai dia tak nak, aku tak nak mengadu-ngadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya dengan doa malaikat, bukan doa dia, doa malaikat, Allah sembuhkan penyakit dia. Panjang lagi cerita, ada lagi cerita menarik tentang Nabi Allah Ayub dan nabi-nabi yang lain. Okey, satu lagi hadis saya nak baca pada tuan-tuan sekalian. Bila kita asyik mempertikaikan setengah-setengah masyarakat lah, tidak semua, mempertikaikan kebijaksanaan pemimpin dalam mengurus pandemik, seolah-olah pemimpin ataupun kadang-kadang mempertikaikan orang alim, orang warak. Apa peranan orang warak, apa peranan orang alim, apa peranan para ulama. Ngapa duduk diam saja, ngapa tidak itu, ngapa tidak ini, ngapa tidak dinasihati kerajaan begitu begini sebagainya. Bila tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak itu, tak boleh nak ini. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi satu kampung yang sedang melakukan proses pendebungaan ke atas pokok korma. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihun faqala laula taf'alu la salah qala fa kharaja shisan
famarra bihim faqala ma linahlikakum qalu qulta kaza wa kaza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Maksudnya Nabi berjalan pada satu kumpulan manusia yang sedang mengawinkan pokok, lalu baginda bersabda, kalau kamu tidak melakukannya tentu akan lebih baik. Macam kita lah, kita buat tut ke apa ke, kacau sana kat sini, jadi durian kahwin. Duriannya pun cantik, dari jambu kahwin, kacau sana kacau sini. Macam itulah, jadi kelapa itu, jambu itu, macam-macam, ya. Nabi tegur lah, laula taf'alu la salih, kalau tak buat begitu kan lagi baik. Kemudian perawi kata, lepas daripada tu sahabat pun dah Nabi tegur, tak buat lah. Lalu keluarlah buah yang kemik, buah yang tidak menjadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudiannya lalu berkata dengan mereka sambil bertanya, apa yang terjadi pada pokok tamar kamu ni? Kemik je, kemetot je, kalau durian mangkok je, maksud itu. Mereka berkata, tidak ke tuan dulu yang menyebutkan begitu begini, jadi kami pun tak buat lah. Lalu Nabi kata apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Oh, rupanya kamu lebih tahu urusan dunia kamu, buatlah. Nabi pun tak tahu proses pendemungan itu menyebabkan pokok korma menghasilkan buah yang cantik, yang subur, yang ranum, yang lazat, yang besar. Nabi pun tak tahu. Di dalam perkara ini bukan semua ulama tahu, bukan semua walim tahu, bukan semua mufti tahu. Yang tahu tentang penyakit ni orang MKM, KKM, yang tahu menasihati begini, COVID ni begini, boleh menular begini. Jadi nasihatnya begini. Itu bukan perkara para ulama. Ulama memudahkan saja untuk tidak menyusahkan. Akhirnya ulama juga yang keluar, jabatan agama juga yang keluar, peraturan-peraturan sembahyang mesti ikut SOP begini. Begitu. Yang buat kajian bukan ulama. Ulama bukan ada makmal nak kaji. Yang nak swab test bukan ulama. Ulama bukan tahu. Keluar pun sekalipun berketul-ketul air lenda tu, reti ke ulama nak buat apa? Tak reti. Ataupun, nah ini makmal, kau ulama kaji, ambil tu. Tengok, apa aku tak tahu. Macam mana bentuk kuman COVID ni? Kata ulama. Serahkan pada orang yang pakar. Orang pakar buat kajian. Cucuk keluar lendir, bawa ke makmal, oh negatif, oh positif. Entah ke bohong, entah ke tidak, kita bagi kepercayaan lah, sebab mereka ada kepakaran. Iya ke? Janganlah kita bersoal. Ini kebijaksanaan pemimpin, pemerintah dan sebagainya. Kita taat je lah, selagi tidak menjejaskan akidah kita, ataupun selagi tidak melanggar syariat. Sebab itu semua dalam fake-nya. Jadi ulama kaji fake-nya macam mana? Oh boleh. Oh semayang tak sebenarnya 40 orang, 12 orang pun boleh. Sekarang ni alhamdulillah semua surau boleh semayang Jumaat. Yang penting cukup 40 orang. Jadi semua surau sekarang boleh dirikan solat Jumaat. Alhamdulillah. Jadi kalau esok kembali rapat semua, habislah surau pun tak boleh sembahyang Jumaat. Semua datang semula ke masjid. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah antara di sebalik COVID yang berlaku, kita ambil peluang daripada pandemik ini untuk kita bermuhasabah, untuk kita insaf, untuk kita bertaubat, di samping kita berikhtiar. Tak boleh kita serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ini usaha kita, ya. Ada setengah orang tu kata, tawakal je lah pada Allah, penyakit daripada Allah, Allah juga yang akan menyembuhkan. Apa pula kita nak sibuk-sibuk begitu begini, sampai nak sembahyang tak boleh, apa tak boleh. Nabi kata, la adwa wala tiarata wala hamata wala safara wa firra minal majzum kama tafiru minal asad. Maksudnya tidak ada penyakit, tiada ramalan buruk, tiada sial burung hantu, tiada sial burung safar, tapi hendaklah kamu lari daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Yang kita baca doa tu apa? Allahumma inna na'udzubika minal baras
wal junun wal juzam. Juzam itu kusta. Wa min sayil asqam. Covid tersebut, tapi lepas tu wa min sayil asqam. Penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit yang bahaya. Sayil asqam lah tu, termasuklah Covid. Yang Nabi sebut 3 je. 1 taun, 2 juzam kusta, 3 baros. Baros ni apa? Sopak. Kemudian junun, gila. Itu penyakit yang berlaku, yang Nabi sebut. Al-baras, al-junun, al-juzam. Gila pun penyakit, sopak pun penyakit, ya. Kemudian kalau dulu-dulu buta pun agak penyakit. Juzam yang paling Nabi takut, yang kita disuruhnya lari. Wa firra minal majzum, lari daripada kusta, kama tafiru minal asad, sebagaimana kamu lari daripada singa. Bahayanya kusta ni sampai Nabi suruh kita lari macam kita takut dengan singa. Kalau kita disuruh serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala bila berlaku penyakit macam ini, nak buat apa Nabi suruh kita lari daripada kusta? Tak payah lari lah. Ya, kena buat tak apalah. Kena lah. Penyakit ini daripada Allah, Allah juga akan menyembuhkan. Boleh bertawakal macam itu? Tak boleh. Ada orang daripada Yaman pergi ke Mekah, tak ada cukup belanja, pergi juga. Bila tanya, aku bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia ajukan pada Nabi, Nabi marah, tak betul. Ini tawakal yang tak betul. Kita nak pergi Mekah sekalipun kerja baik, kena cukup belanja, makan minum, sampai sana minta-minta daripada orang. Itu salah. Bertawakal pada Allah, ya, dengan cara yang tak betul. Sebabnya cari bekalan, buat persiapan. Tu betul. Dah ada bekalan, buat persiapan, barulah bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bekalan tak cukup. Nak macam mana? Aku dah bersiap. Tiba-tiba kena rompak. Nak macam mana? Aku dah buat bekalan, kena rompak tengah jalan. Nak macam mana? Waktu itulah baru bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belum apa-apa langsung tak bawa selai pinggang. Kau nak makan apa? Tawakal kepada Allah. Kat sana adalah nanti boleh minta sedekah, buat kudung tangan macam orang Afrika. Masalahnya minta sedekah, baring ikat tangan, selak-selak, ada upaya tangan. Boleh buat apa tu? Tak boleh. Tawakal yang salah. Wallahu a'lam. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita kongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi wa syahidana abwaab fadli min khazin rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.